tentang tajuk jalan menundukkan hawa nafsu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, nafsu adalah merupakan fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri setiap manusia. Ia adalah sebuah anugerah yang melengkapkan diri seorang manusia. Tanpa nafsu, kehidupan manusia akan menjadi seperti kayu yang berdiri tegak tetapi tidak memberi apa-apa kesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua anugerah istimewa kepada manusia, yaitu memiliki akal dan juga nafsu. Perkara yang membezakan di antara manusia dengan haiwan adalah akal. Haiwan dianugerahkan nafsu tetapi tidak dikurniakan akal fikiran. Sesungguhnya manusia yang hanya mengikut hawa nafsunya dan tidak mahu menggunakan akal fikiran adalah tidak jauh berbezanya daripada haiwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia supaya mengatur kehendak hawa nafsu mereka pada tempat yang betul. Hal ini kerana jika ia tidak dilaksanakan dengan teliti, maka manusia akan hanyut dalam kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sad ayat 26 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukuman kepada manusia dengan hukuman syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah pula kamu mengikut hawa nafsu, kerana hal ini akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat azab yang berat pada hari perhitungan disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, pameran hawa nafsu sememangnya tidak boleh ditolak oleh manusia secara keseluruhan. Hal ini kerana tabiat nafsu itulah yang mendorong manusia untuk makan, minum, berkahwin dan melengkapkan arti kehidupan. Hanya yang menjadi kebimbangan adalah sejauh mana nafsu itu mampu dikawal dan diberi sejauh manakah nafsu itu mampu dikawal dalam diri kita. Ruang inilah yang digunakan oleh syaitan untuk mengajak manusia menuruti hawa nafsu sehingga lalai dalam perbuatan dosa dan maksiat. Syaitan bijak dalam menggunakan kesempatan untuk memerangkap manusia supaya terus melakukan kesilapan demi kesilapan disebabkan gagal mengawal hawa nafsu. Mimbar ingin mengingatkan sidang hadirin sekalian bahawa hawa nafsu ini perlu dikekang dengan dan ditakluki. Sekiranya manusia gagal untuk menakluki hawa nafsu, maka dia akan gagal mengendalikannya. Al-Imam At-Tirmizi pernah menyatakan dalam kitabnya Ihyaul Ulumuddin bahawa hakikat kebahagiaan itu adalah apabila seorang mampu untuk menguasai nafsunya, manakala hakikat kesengsaraan itu adalah pada saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan akal fikiran kepada manusia agar ia berfungsi sebagai pembimbing, pengimam terhadap hawa nafsu. Oleh kerana itu, manusia sering terhimpit di antara bisikan hawa nafsu dan wujudkan akal. Setiap manusia berbeza dari segi kekuatan akalnya kerana dasar utama kepada akal adalah ilmu. Kemuliaan dan kehinaan ke atas seorang manusia itu adalah bergantung kepada kedudukan ilmunya. Orang yang paling hina adalah orang yang akalnya ditawan oleh hawa nafsu. Akalnya akan dijadikan alat untuk membenarkan setiap apa yang ingin dibuat oleh hawa nafsu. Inilah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa'anta takun 'alaihi wakila. Yang bermaksud, sudahkah kamu wahai Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan keinginannya
Tuhannya? Adakah kamu akan menjadi pelindungnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu punca utama yang menyebabkan umat Islam pada hari ini mula tersasar daripada jalan yang benar adalah disebabkan oleh hawa nafsunya yang dibiarkan begitu asyik dengan keseronokan yang melalaikan. Kegagalan manusia dalam menguruskan hawa nafsu akan melahirkan masyarakat yang rosak dan hidup dalam kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, "Wa ma umiru nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Yang bermaksud, dan aku tidak berani mengaku diriku suci daripada dosa kerana sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuanku, maka selamatkanlah dia daripada hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuanku Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Justru itu, wajarlah melawan hawa nafsu adalah titik permulaan yang terbaik untuk menuju kepada takwa. Jangan sesekali kita membuka ruang dalam diri kita untuk melayani setiap keinginan yang membawa kepada kemungkaran dan dosa. Setiap keinginan hawa nafsu itu hendaklah dicegah sejak dari peringkat awal lagi, dan jiwa perlu dididik dengan zikir Allah. Selain itu, di antara amalan yang boleh membantu usaha kita untuk melawan hawa nafsu ialah: pertama, hendaklah selalu mengisi masa dengan zikrullah, seperti memperbanyakkan ibadah solat sunat dan membaca Al-Quran. Hal ini kerana hati yang lalai sangat mudah diperangkap oleh syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Hendaklah kamu banyak bersujud. Sesungguhnya tidaklah setiap kali kamu bersujud kepada Allah itu, melainkan Allah akan mengangkat kedudukanmu dengannya satu darjat dan mengukurkan satu dosa daripada kamu." Hadis riwayat Imam Muslim. Kedua, menundukkan hawa nafsu melalui jalan berpuasa. Nafsu ibarat kayu kering, sementara makanan adalah bahan bakarannya. Berpuasa dapat membantu kita menahan diri daripada berbagai keinginan, termasuk nafsu syahwat. Amalan ini dapat mendidik hati manusia untuk lebih bersifat tawadhu dan menjauhi sikap mamak. Ketiga, bergaullah dengan orang-orang soleh yang mengamalkan ilmu agamanya. Selain itu juga, kita hendaklah menjauhkan diri daripada tempat-tempat yang dapat menjerumuskan diri kita kepada hasutan hawa nafsu. Perlu tingkatkan sebagian besar daripada waktu kita untuk duduk di dalam masjid dan mana-mana majlis ilmu, kerana ia mampu untuk meningkatkan kepahaman diri kita dan membantu kekuatan iman dalam melawan hawa nafsu. Sidang hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, sebagai kesimpulan, bagi mengakhiri khutbah Jumaat kita pada hari ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian agar kita sentiasa mengingatkan diri sendiri tentang musuh yang selalu memerangkap kita, yaitu hawa nafsu. Semakin banyak ruang yang diberikan kepada hawa nafsu, maka semakin kuatlah nafsu itu untuk menguasai kita. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikurniakan kekuatan untuk melawan hawa nafsu dan melakukan amalan yang boleh membawa kita ke pintu syurga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 44, "Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi wa taral zalimina lamma ra'awul 'adaba yaquluna hal ila maradin min sabil." Yang bermaksud, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung selain Allah. Dan kamu
melihat orang yang zalim ketika mereka menyesatkan azab, mereka menyaksikan azab pada hari kiamat, berkata, adakah sebarang jalan untuk kami kembali ke dunia? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni